Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Jadi pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Moga-moga kehadiran kita akan termasuk di dalam timbangan amal soleh kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi bagi memberkati majlis kita pada malam ni, kita sama-sama mulakan dengan membaca ayat daripada surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sadaqallahul azim. Baik, pada malam ni insyaAllah kita akan masih berada dalam bab berkaitan dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran. Bagi tuan-tuan yang ada kitab, kita sampai pada muka surat 288. Beberapa hadis sebelum ni yang menunjukkan pada kita bahawa apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran, Nabi akan membaca satu huruf dan satu ayat. Bukan bermakna kita tak boleh sambung, boleh sambung bacaan, tapi bacaan yang paling baik adalah kita berhenti di setiap tempat yang boleh dan kena berhenti, kita berhenti di situ. Setiap fasilah ayat, pecahan ayat ataupun setiap hujung-hujung ayat tu, maka kita berhenti di situ. Itu cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran. Baik, kita masuk dalam hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-304. Kata Ummu Hani radhiyallahu taala anha, kuntu asma'u qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil laili wa ana ala arishi. Kata Ummu Hani radhiyallahu taala anha, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran pada waktu malam, dan ketika itu aku berada di tempat tidur aku. Baik.
Hadis ini menunjukkan pada kita bahawa Nabi SAW membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang di dalam sembahyang baginda di waktu malam. Jadi kita, di samping kita bangun di tengah malam, maka adalah sangat baik dan bagus kita boleh baca ayat-ayat yang panjang-panjang sikit daripada biasa. Ada dua cara. Satu, kita boleh membaca ayat yang sama berulang kali, atau kita boleh letak mushaf kita di hadapan. Contoh kita semayang, macam ada meja ke, kita letak mushaf Quran, letak apa tu, kita baca Quran, kita baca semayang, kita melihat bacaan ayat Quran tu. Kalau kita takut tak fasih, boleh baca macam juzuk 30, amma yatasaalun, kita duk biasa dengan surah-surah tu. Maka apa kita buat, kita letak Quran kat depan, kita boleh baca. Habis 2 rakaat bangkit bagi salam, kali siap-siap letak macam sesuatu bagi tak bagi dia bergerak, boleh baca tak? Boleh. Jadi kita upgrade lah semayang kita bagi jadi panjang sikit, kerana biasa kita dengar apa? Biasa kita duk baca qul huwallah, biasa kita duk baca surah-surah yang lazim yang biasa, maka kita baca surah-surah yang lebih panjang sikit. Baik. Hadis yang berikutnya kata Sayyidina Abdullah bin Mughaffar radhiyallahu an, katanya, ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala naqatihi yaumal fath wa huwa yaqra'u inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Qala faqara'a wa rajja'a. Qala wa qala Muawiyah bin Qurrah laula an yajtami'a an-nasu alayya la akhadtu lakum fi dhalika sauti aw qala al-lahn. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas tunggangan baginda pada hari pembebasan Mekah sambil membaca ayat Quran, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika. Sesungguhnya kami telah membuka bagi perjuanganmu satu jalan kemenangan yang nyata, kerana Allah mengampun dosamu yang lalu dan yang terkemudian, dan disempurnakan nikmatnya kepada kamu, serta menambahkan hidayah ke jalan yang lurus, yakni daripada suratul Fath. Kata Abdullah bin Mughaffar radhiyallahu anhu, seandainya orang tidak berkumpul di sekelilingku, pasti akan aku baca seperti ini, atau baca seperti mana yang aku dengar bacaan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis ini ada beberapa benda yang kita nak tengok. Yang pertama, Nabi SAW sentiasa akan lazimi ibadah dalam apa jua keadaan, sama ada dalam perjalanan ataupun di musafir atau bermukim. Perjalanan nak pergi pembukaan kota Mekah tu bersama hampir 10,000 orang para sahabat. Nabi jalan daripada Madinah masuk ke kota Mekah. Saya pun kadang-kadang terfikir juga, ni antara mukjizat Nabi yang hebat lah. Kita ni tuan-tuan bawa jemaah umrah 20 orang, 30 orang pun jenuh tunggu dalam bas, datang hilang Jabal Rahmah. Saat pergi tawaf tak jumpa pakcik tu. Saya pergi tawaf bawa jemaah first time. Kalau kita bawa jemaah tu, kita bawa sebelum kita masuk dekat dataran Kaabah tu, kita berdiri masuk kat pintu awal tu, kita bagi tahu tu kat depan kita tu adalah Kaabah.
baca doa tengok Kaabah, cerita pasal Kaabah. Sebentar lagi kita akan turun. Kita pun turun lah. Kita kata macam ni tawaf 7 kali. Itu mas'a, tempat kita nak pergi sa'i. Sehari kita sembahyang solat sunat tawaf, kita tunggu dekat lokasi sekian-sekian macam ni, kawasan sini, semua kita 20 orang sehari mai dekat sini. Mula-mula tawaf lah, iyalah orang ramai. Saat jumpa aku tak jumpa hang, aku terlepas aku, dah hilang. Sehari seorang mai. Satu pakcik tu lambat, dia tunggu semua mai dah. Mana? Tak mai lagi, nak telefon pun apa semua tak ada ni. Tunggulah Sat. Baru nak gerak dia mai. Tak apalah, bagi dia sembahyang tu. Bagi dia sembahyang semua selesai dah. Lepas tu on the way nak pergi kat tempat sa'i tu, saya tanya dia, Haji pergi mana? Lambat. Dia kata, Ustaz, tadi saya duduk tawaf tu, lepas tu dia katalah kat saya, ini maqam Ibrahim. Lepas tu yang saya berdiri lama lepas tahlil. Lepas tu saya pergi buat tahlil, dia kata. Tahlil kat Nabi Ibrahim. Saya kata, Haji, tu bukan orang dalam tu. Tu dia kata maqam. Takkan Nabi Ibrahim besar 4 jengkai aku tu. Dia tahu betul juga lah. Saya ingat dia pertanam Nabi Ibrahim sambil duduk, dia kata. Yang ni bukan nak klon orang. Bukan, maqam tu maksud dia tempat berdiri. Ada tapak kaki. Oh, dia tahu, saya tak tahu. Saya ingat ada orang dalam tu. Tak, kubur bukan kat situ. Kubur bukan kat situ, tempat lain. Oh, betul ke? Tu yang dia lambat dia dah. Dia nak buat tahlil pula kat Nabi Ibrahim. Tapi Nabi SAW bawa dekat apa orang? 10,000 orang. Oh, macam mana nak adjust, nak arah, nak suruh buat satu-satu benda tu. Maknanya itu sebahagian daripada mukjizat para anbiya alaihissalatu wassalam. Salafus soleh dulu semua tuan-tuan macam tu lah. Ulama-ulama dulu ni, dia jenis cakap, anak murid dia hak main mengaji ni puluhan ribu. Ratusan ribu hak main mengaji dengan ulama salafus soleh. Saya kadang-kadang untuk fikir juga. Kalau hak dia tu duduk ujung-ujung kali tu, dengar ke suara? Mikrofon ada ke time tu? Zaman Imam Malik duk mengajak, zaman Imam Ahmad bin Hanbal, zaman tu dia cakap macam tu je. Mungkin karamah kot Tok Guru ni, salafus soleh ni, Allah bagi karamah kat mereka. Cakap pelan, suara tu boleh dengar. Kita hak akhir zaman ni, saya orang cakap dah habis ceramah orang main, tadi ustaz cakap apa, saya kurang jelas dia. Padahal bapak mikrofon dia tak jelas. Rupanya dia Lena ni hanya main karamah tak dengar. Dah Lena dengar apa? Kalau tak Lena dia dengar lah. Tambah masjid tuan-tuan ni sejuk pula. Kadang hak main tu memang main nak Lena. Sebab cucu balik cuti sekolah, bising kat rumah. Ada pasien gitu. Dia kata semua aku tu tunggu bila nak azan maghrib. Awal Tok Wan pergi hari ni, dia tahu awal pergi hari ni ada mengaji. Padahal di hati semua cucu. Tak mau apa, bising. Dia duduk dengan isteri dia 2 orang. Cucu balik, cucu pula hyperaktif, lompat atas kepala dia. Dia bancuh kopi, isteri dia letak terajang kopi-kopi. Tok Wan lompat atas kepala dia, semua lah. Dia main masjid. Datang main masjid apa, 2 orang bawa cucu, 8 orang. Jenuh. Tu anak ustaz tak main. Anak ustaz main 3 orang tu, dia rempuh semua situ, tarik telekor orang. Sini kuliah, dia duduk atas tu, mimbar. Nak marah pun tak boleh anak ustaz. Nak cubit telinga pun tak boleh anak ustaz. Tak duduk tengok je keram budak ni. Habis kuliah, kutir sekali kat bawah paha. Diamlah kawan tu. Jadi ibadat ni bukan sahaja di mana maksudnya Nabi melazimi ibadat sekalipun baginda berada di atas kenderaan dalam perjalanan. Hadis ini juga beri satu pandangan bahawa menguatkan bacaan pada sesetengah tempat adalah lebih baik daripada menyembunyikannya. Sahabat boleh dengar Nabi SAW baca Quran. Kerana apa sahabat boleh dengar? Kerana Nabi baca kuat. Maknanya ada masa kita boleh baca Quran dengan kuat, ada masa kita boleh baca Quran dengan pelan. Bila?
Kata Imam Nawawi, dia sama macam sedekah. Boleh kita sedekah berterang-terangan? Boleh tak kita bersedekah berdiam-diaman? Yang mana satu yang bagus? Dalam isu sedekah secara terang, sama juga isu berkaitan dengan derma. Sebab dia dalam buat amal soleh. Boleh kata ulama kita nak sedekah dengan terang, sama macam boleh kita baca Quran dengan kuat. Tapi kena jaga niat dan hati kita untuk memberi semangat dan galakkan pada orang. Ada orang kadang-kadang dia main masjid lepas subuh tu kita duk baca Quran, dia menyembang daripada awal sampai pukul 7.45 menyembang. Ustaz tak main kuliah subuh, dia kuliah dengan kawan dia 2 orang. Popeng tak habis. Kita duk baca Quran lama lah, kita pun kuat sikit lah. Baca Quran tak dengar-dengar lah. Baca kuat sikit lah. Baca kuat tu sikit. Bila kuat sikit tu, dia baru dengar, kita duk menyembang ni, orang baca Quran ni. Jadi dia rasa apa? Dia pun rasa dah lah, kita baca Quran pula. Bagi satu semangat dekat orang. Boleh? Tapi kena jaga lah. Semangat ni sebab dia border nak boleh jadi belagak. Semangat dengan belagak ni dia border macam nipis macam benang je. Maknanya terlepas sikit niat dia boleh pergi belagak. Dia boleh lepas sikit niat, dia boleh pergi niat nak menekuk. Boleh tak? Macam derma. Kalau kita derma secara sembunyi ada kelebihan dia. Sebab 7 golongan yang akan duduk di bawah naungan arasy Allah. Salah satu adalah simboliknya orang bagi derma secara sembunyi dan bagi derma secara sembunyi. Tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu. Bukan tangan kiri tak tahu maksudnya bawah belakang. Tak, itu kiasan bermakna sembunyi. Dia bukan bagi secara direct. Tapi duit-duit ni tuan-tuan saya nak bang juga. Kalau dia melibatkan dana awam, mesti dipamerkan pada orang. Tak boleh sembunyi duit tu. Tak salah. Orang bagi duit kat masjid, kita pergi bagi sumbangan anak yatim, anak qariah demam, sakit, bantu, bumbung terbang, kawan susah dan sebagainya. Ada setengah masjid yang siapa anak qariah dapat baby baru, dia bagi hadiah. Apa-apalah macam-macam kita buat. Tapi bila kita buat, kita tangkap gambar, buh kat TV kita ni. Sagi sementara tunggu semayang, dia jalan. Pada sekian-sekian kita bagi macam ni. Sekian-sekian macam ni kita bagi macam ni. Benda tu boleh tak kita kata, AJK masjid ni takabur lah, sombong lah, semua nak tunjuk ke orang, ujub lah, habis hilang pahala. Dia tak timbul isu tu. Kerana dana ni dana awam. Jadi bila kita nampak, baguslah masjid ni, derma sini, derma sana, duit aku bagi ni dia tak kekal dalam tabung, depa buat kerja, maka kita seronok nak bagi derma lebih banyak lagi kerana duit tu bergerak. Tapi kalau duit tu duit kita sendiri, peribadi, maka yang tu jangan tunjuk ke orang. Contoh, kita bagi sumbangan duit masjid kat kawan tu, bagi barang semua habis dah. Selesai kita bagi barang, kemudian kita, semua tim kita duk jalan dah. Kita patah balik belakang, pi dekat kawah tadi yang susah tadi tu, ambil RM50. Duit kita sendiri. Ambil, bagi kat dia. Dia tu kata, duit apa ni tadi bagi dah? Tak apa, ni duit saya bagi. Tak apa, simpan. Tadi masjid bagi dah. Tu duit masjid. Ni duit saya bagi. Allah terima kasih lah. Dia bagi. Kita tak selfie dengan dia. Sebab apa? Sebab duit tu duit kita. Kita sembunyikan pada orang. Nak jaga keikhlasan. Adapun keikhlasan apabila kita buat kerja melibatkan dana awam, itu cara dia. Balik kita itu kepada derma. Balik kita pada pembacaan Quran. Bolehkah kita baca Quran dengan kuat? Boleh. Bolehkah kita baca Quran dengan pelan? Boleh. Cuma semuanya itu adalah berbalik pada niat kita. Kenapa Nabi SAW baca Quran dalam perjalanan? Menunjukkan pada para sahabat bahawa ibadat ni bukan ada tempatnya, ada lokasinya, ada tempat tertentu sahaja. Di mana-mana kita boleh ibadat, tak utama baca Quran, zikrullah, kat mana pun boleh. Yang kedua, Nabi SAW nak ajak, tak salah kita baca Quran dengan kuat, dengan suara yang nyaring, dengan tujuan mungkin dalam keadaan tu orang dah letih, jadi nak ibadat tu orang dah terlupa. Bila kita kuatkan sikit suara tu, bagi semangat dekat orang yang duk ada ni. Sebab perjalanan daripada Madinah ke Mekah, perjalanan panjang. Kalau kita naik bas lebih kurang 4 jam, 5 jam. Pulau Pinang nak pergi Kuala Lumpur 400 km lebih. Kalau naik unta, naik kenderaan tu mungkin dia makan masa 10 hari, seminggu. Jadi dah kita kata lama duduk atas unta jadi berlemuh lah. Jadi Nabi SAW peringat, macam refresh balik sahabat dengan ibadat-ibadatnya macam tu.
Itu yang kedua. Pertama, ungkapan membaca dan mengalunkan suara menunjukkan bahawa digalakkan, memperelokkan dan perindahkan baca Quran, suara ketika baca Quran, dan membaca secara tartil. Adapun baca secara talhin, yakni melagukan, jumhur ulama makruh. Maka Imam Abu Hanifah dan sebahagian ulama salaf harus kena dapat dorongan jiwa untuk baca Quran. Okey. Kata Sayyidina Muawiyah yang riwayatkan hadis tu, Abdullah bin Mughaffal, dia kata, aku kalau boleh nak baca ke hampa macam mana aku dengar yang dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni bacaan dengan berlagu, bacaan dengan seronok, menarik perhatian orang, menarik minat orang. Boleh tak kita baca Quran dengan berlagu? Boleh, tak ada masalah. Dengan niat memberi semangat, kata para ahli ulama. Kata ungkapan Muawiyah, jika tidak kerana aku bimbang orang akan berhimpun, memberi faham bahawa melakukan perbuatan yang mendorong orang ramai mengurumuni kita makruh jika membawa fitnah dan menghilangkan maruah diri. Sayyidina Hasan dalam Muawiyah radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mughaffal dalam hadis ni, dia kata, kalaulah aku apa dia kata, jika aku tak bimbang orang ramai akan kumpul, makruh kita sengaja kita buat satu benda dan urusan yang boleh menyebabkan timbulnya fitnah dalam masyarakat. Jadi orang khumun kita tu, walaupun khumun tu dia nak tunjuk je cara Nabi SAW nak baca Al-Quran. Baik. Hadis berikutnya, kata Sayyidina Abu Qatadah radhiyallahu anhu, ma ba'athallahu nabiyyan illa hasanal wajhi hasanal sauti wa kana nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam hasanal wajhi hasanal sauti wa kana la yurajji'u. Allah tidak utuskan seorang nabi melainkan nabi tersebut berwajah tampan dan bersuara merdu. Nabi kamu semua berwajah tampan dan bersuara merdu. Kadangkala beliau tidak melagukan bacaan Quran. Baik. Semua nabi-nabi Allah hantar mai ni kita kena yakin, i'tiqad kita ahli sunnah wal jamaah, para anbiya alaihi salatu wassalam ni, mereka ni adalah manusia yang paling sempurna Allah hantar mai di muka bumi ketika zaman dan waktu itu. Nabi ni ada beberapa, ada passion Allah hantar Nabi ni satu lokasi beberapa Nabi. Contoh, dalam masa yang sama satu Nabi, dalam masa yang sama satu Nabi. Siapa dia? Nabi Ibrahim AS dan Nabi Lut AS, dua Nabi yang dihantar di dua lokasi berbeza tapi masa yang sama. Bukti dia, ketika malaikat nak pergi bawa sebahagian daripada bala kepada umat Nabi Allah Lut alaihissalam, mereka singgah kepada tempat Nabi Ibrahim. Apa dia kata? Kami on the way nak pergi dekat tempat Nabi Allah Lut, nak turunkan azab dekat kawasan tu. Kerana dalam senarai kami, kawasan tu nak kena azab dah. Nabi Ibrahim alaihissalam ada zaman tu, maksudnya satu zaman yang sama. Ada Nabi yang bapa dan anak. Contoh Nabi Daud alaihissalam, bapa, anak dia Nabi Sulaiman, ada Nabi juga. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Yaqub, Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Nabi-Nabi ni ada yang jenis anak beranak atau anak dan keturunan Nabi ni Allah bagi jadi Nabi. Tapi kita kena yakin bahawa Nabi yang ada ketika tu, itulah Nabi yang paling handsome. Semua paling paling handsome, paling pandai, paling cerdik, paling kuat, paling lari laju, paling apa, paling pandai. Semua paling ni Nabi tu. Dan kita tak boleh kata kita lebih hebat daripada Nabi-Nabi tu. Yang paling lebih tak boleh cakap itu. Kerana itu boleh menimbulkan boleh terkeluar daripada Islam lah kalau cakap itu. Contoh kita kata, aku lebih handsome pada Nabi Yusuf. Tak boleh cakap itu. Boleh terkeluar pada Islam dengan niat menghina Nabi Yusuf. Aku dah pergi facial dah, aku habis dekat RM700. Aku rasa muka aku sekarang, dia buat konten di TikTok, di Insta, di IG, di Facebook, di apa semua ni, media sosial ni. Dia kata aku baru balik facial, muka aku sekarang lebih lawa pada Nabi Yusuf.
Kalau dia cakap betul dengan niat nak menghina Nabi Yusuf, murtad dulu kini selamanya. Walaupun yang dia kata tu Nabi Isa. Dia kata Nabi Isa bukan Nabi kita. Nabi Isa Nabi Kristian. Kok mana pula Nabi Kristian? Nabi kita. 25 Nabi yang kita kena ingat. Salah satunya termasuk Nabi Allah Isa alaihissalam. Dan orang yang paling handsome dalam semua Nabi-Nabi adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana handsomenya Nabi, tak ada sampai siapa pun teringin nak buat benda tak elok. Handsome Nabi Yusuf ada, tapi ada terdetik di hati Zulaikha, ada perasaan nak buat benda tak elok, tapi Allah pelihara. Tapi Nabi SAW, handsome Nabi ni, sampai tak ada orang, dia tengok, dia sayang, dia suka, tapi dia ada filter dan border, dia tak over daripada, dia tak beyond daripada satu imajinasi untuk fantasi yang lebih. Tak, dia tengok muka Nabi, dia seronok. Dan muka Nabi SAW ni adalah, akan kita baca dalam bab mula kan, akan wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithla saifi la bal mithla al-qamar. Muka Nabi ni cantik ni macam pedang ke? Pedang tu macam mana? Pedang kalau kena kat cahaya matahari, bila kita duk buat macam ni, pedang tu dia bersilau. Silau, tapi silau tu calak mata. Macam kita tengok matahari ya. Matahari dia tak boleh tengok lama. Bal mithla al-qamar. Tak, Nabi ni bukan macam pancaran matahari kat pedang, tetapi muka Nabi dia macam bulan purnama. Dia bercahaya, tapi cahaya tu tak menyakitkan mata. Dia bercahaya, tapi dia lembut di mata kita. Sebab tu bila Nabi SAW main Madinah, geng Madinah menyanyi lagu apa? Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Telah datang bulan purnama, kata kami. Bapa panggil Nabi ni bulan purnama? Betul-betul bulan purnama ni lawak? Tak lawak. Sebab apa? Sebab berutu. Tuan-tuan tengok NASA buat daripada gambar-gambar dia. Permukaan bulan ni dia berlubang-lubang. Bukan cantik pun. Lepas tu sebab apa orang kata, dalam kata bidalan atau misalan bahasa Arab ni, dia nak kata cantik, dia akan kata cantik pada macam bulan. Kerana kalau kita tengok pada jauh, bulan dengan bulat dia, dengan cahaya dia, dia punya diameter dia cantik sebab bulat dia bulat yang cantik, cahaya penuh. Dan bagi orang Arab, bulan tu adalah benda yang paling cantik. Tuan-tuan, saya nak kalau ada satu benda kat dunia ni yang lebih cantik pada bulan, memang kita kick off awal kita terajang lah, bulan tak masuk dalam senarai, benda tu lah masuk. Tapi tak ada, benda lain tak ada. Maka bulanlah benda yang paling cantik. Maka dibahasakan muka Nabi SAW seperti bulan. Dan Nabi bila baca Quran, suara paling sedap. Suara paling sedap sekali siapa? Suara Nabi Daud AS. Suara Nabi Daud ni adalah suara yang sangat sedap. Bila dia baca kitab Zabur, 4 kitab Allah Ta'ala turun mai agama dalam kitab akidah, 4 kitab. Nama dia kitab Zabur, namanya kitab Taurat pada Nabi Musa, Isa dapat Injil, dan Muhammad SAW dapat Quran. Zabur ni dapat pada siapa? Nabi Allah Daud AS. Bila dia baca Zabur, suara punya sedap, seolah-olah angin, gunung, matahari, maksudnya alam ni bersama dengan dia. Alam bersama maknanya apa? Katalah duduk di atas meja ni, contoh dia baca, masa Nabi Daud baca Zabur ni, sedap sangat suara Nabi Daud ni. Kira burung-burung yang duduk terbang tu, sambil-sambil terbang, bila dengar suara Nabi Daud ni, seperti pusing mai, duduk kat tembok-tembok yang terdekat tu, macam suka dengan suara Nabi Allah Daud AS. Ada juga sahabat yang Nabi SAW puji dia, suara dia sedap. Laqad utita mizmar min mazamiri ali Daud. Kamu diberikan seruling atau suara yang sedap sama macam suara Nabi Allah Daud AS. Jadi sedapnya suara Nabi Daud, sedap lagi suara Nabi SAW. Sebab apa suara Nabi sedap? Sebab Nabi ketua, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ketua bagi semua Nabi dan Rasul. Ketua biasalah, dialah kena ujian paling teruk, dialah dapat keistimewaan paling hebat. Jangan tengok keistimewaan je, tengok juga kod teruk kena tu. Kita kata sedap lah Nabi, banyak dapat semua.
Ialah dalam masa yang sama susah pun teruk pada orang. Dalam 5 Nabi Ulul Azmi, sebab apa Nabi-Nabi ni digelar Ulul Azmi? Sebab paling teruk kena belasah atau kena ujian dengan umat dia. Paling teruk kena. Nabi Allah Nuh AS, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi SAW. Dalam 5 ni krim dah. 25 Nabi itu dah krim daripada semua Nabi-Nabi. Yang ni cream of cream, yang paling hebat sekali Nabi-Nabi ni. Dalam 5 ni ada satu Nabi yang paling hebat. Siapa dia? Muhammad SAW. Sebab apa dia hebat? Sebab dia paling teruk kena dengan semua orang. Bila teruk, nilai dia naik. Siapa dia? Selaku Nabi. Jadi muka lawa, handsome, sangat handsome. Dan yang nombor 2, handsome-nya siapa dia? Suara yang sedap. Cuma dalam hadis ini kata Sayyidina Qatadah radhiyallahu anhu, Nabi SAW tidak mengalunkan. Maksudnya adalah bahawa ketika Nabi SAW baca Quran tanpa mengalunkan suara, dan ada kalanya Nabi SAW alunkan suara, macam hadis yang Nabi SAW nak masuk ke kota Mekah tadi tu. Maknanya masa ke kota Mekah tadi tu Nabi baca beralun, sehingga Abdullah bin Mughafal kata, aku macam nak baca kat Nabi, style Nabi baca kat hangpa macam mana. Sayyidina Abu Qatadah kata Nabi tak baca macam berlagu, Nabi baca straight gitu ya. Maknanya apa? Ada hari baca beralun, ada hari baca biasa. Jadi boleh baca macam mana? Dua-dua boleh baca. Kalau orang baca beralun, suara sedap macam tu, boleh. Kalau orang tak ada lagu, baca straight saja macam tu, boleh. Yang tak boleh, tak baca terus. Tak baca terus, tak kena. Jadi corona pun janji baca. Kata ulama, maksud ta'alun ni adalah sebagaimana alunan penyanyi. Adapun alunan suara dalam pengertian memperelok dan mengindahkan suara adalah sebagai dimaksudkan dalam hadis yang lalu. Alun tu macam menyanyi over sangat. Sekadar biasa kita baca, ada alunan kena mengena dengan ayat, kena mengena dengan maksud suasana ayat tu, maka itu dibolehkan di dalam syarak. Baik. Kemudian hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya kanat qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam rubbama yasma'uha man fil hujrati wa huwa fil bait. Adalah kadangkala orang yang berada dalam bilik dapat mendengar bacaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ada kalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bacaannya adalah sederhana, iaitu tak tinggi suara dan tidak tersembunyi. Iaitu orang yang ada dalam bilik boleh dengar suara Nabi, namun orang yang berada di luar tidak lagi dapat mendengar suaranya. Maknanya baca kuat tapi sederhana, bukan kuat sangat, bukan pelan sangat. Itu antara cara baginda Nabi SAW membaca Al-Quran. Baik, saya simpulkan 5 benda penting daripada cara baca Nabi ni. Yang pertama, ketika Nabi SAW baca Quran, baginda sebut huruf-hurufnya tu dengan jelas, satu demi satu. Sebutan huruf tu jelas didengari oleh para sahabat. Tu style bacaan Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kalanya baginda SAW panjangkan bacaan baginda, tempat yang perlu, ada kalanya mengikut harakat yang sepatutnya. Kita boleh jumpa dah hadis berikutnya sebelum ni. Dan baginda SAW style Nabi baca ni, Nabi tak sambung surah tu. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia tak baca menyambung gitu. Maknanya ada ayat berhenti, ada ayat berhenti, ada ayat berhenti. Ustaz, Tok Imam tempat tarawih kami dia baca laju, dia sambung. Tak salah. Bukanlah Nabi larang, cuma style Nabi baca ia tidak sambung. Nabi suka baca sebiji-sebiji, seketui-seketui, satu huruf macam tu. Ketika solat malam, ada kalanya Nabi SAW kuatkan bacaan dan ada kalanya Nabi sembunyikan bacaan. Namun kuat bacaan tidak dengan suara yang terlalu kuat, akan tapi sederhana.
iaitu didengari orang yang ada dalam rumah, tak didengari orang yang berada di luar rumah. Yang kelima, ada kalanya Nabi SAW bacaan suara dengan mengalunkan suara ketika baca. Ada kalanya Nabi SAW tidak mengalunkan suara baginda ketika membaca Al-Quran. Itu beberapa style suara Nabi SAW. Baik. Masuk satu lagi bab hadis. Bab yang berikutnya, bab yang ke-45, babu majaa fi bukai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab berkaitan dengan tangisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada bab tangisan ini menunjukkan pada kita bahawa Nabi SAW juga adalah macam orang biasa. Maknanya ada kalau Nabi menangis, ada kalau Nabi sedih, ada kalau Nabi seronok, ada kalau Nabi gelak, ketawa. Al-a'radul basyariyah, watak macam manusia yang biasa tu ada dekat Nabi. Bukanlah watak Nabi ni, sebab tu Allah tak lahirkan Nabi ni sebagai malaikat atau satu makhluk yang lain. Allah lahirkan Nabi ni macam manusia biasa. Baru kita tahu kalau kita sedih kita kena buat apa. Masa kita nak tidur kita buat macam mana. Kalau Nabi ni dia bukan manusia, dia malaikat, dia tak ada lah sifat-sifat macam tu. Dia tak keluarga, dia tak ada isteri, tak ada suami, dia tak ada anak, dia tak ada suasana, realiti, kehidupan, sedih, susah, lapar, semua benda tu tak ada. Sebab malaikat tak makan, tak berkeluarga dan sebagainya. Maka bab ini kata ulama, Imam Tirmizi letak menunjukkan bahawa Nabi SAW ni adalah wataknya adalah seperti manusia, tapi Nabi ni bukanlah manusia yang biasa. Allah beri keistimewaan banyak. Cuma macam manusia tu maknanya menangis, keluar air mata, sedih macam tu. Manusia macam tu. Kita tengok satu dua hadis. Kata Abdullah bin Syikhir radhiyallahu anhu, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli wa li jawfihi azizun ka azizil mirjali minal buka. Aku mengunjung Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa beliau sedang solat. Pada masa itu terdengar tangisan beliau yang berbunyi seperti air yang sedang menggelegak. Hadis ini menunjukkan pada kita beberapa benda. Yang pertama, Nabi SAW khusyuk dalam solat sehingga menjiwai ayat tersebut. Kalaulah ayat tu seronok, Nabi SAW, watak Nabi akan puji ayat Allah Ta'ala. Kalau ayat tu ceritakan satu benda yang menakutkan, menyedihkan, maka Nabi SAW interaksi. Maknanya Nabi fokus dalam sembahyang dan fokus pada ayat yang dibaca tadi tu. Yang kedua, hadis ini tunjukkan pada kita bahawa menangis tak batalkan ayat sembahyang. Tak batalkan sembahyang kita. Sama ada nyata daripadanya dua huruf atau tidak. Sebahagian ulama kata bahawa tangisan tak batal solat adalah tangisan kerana takut dengan Allah. Dalil, idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Maksudnya apabila dibacakan pada mereka ayat Allah, maka mereka sujud serta menangis. Okey. Menangis ini tuan-tuan ada beberapa jenis menangis. Kalau kita menangis sehingga ayat mata keluar, kemudian nangis dalam sembahyang, kita baca ayat tu, kita menangis. Sebab kita macam menangis ni sebab macam lah tak? Mungkin dia menangis sebab apa? Sebab dia menjiwai ayat. Ada yang menangis sebab macam ni tu baru kahwin, balik rumah mak mentua dia Ramadan pertama, sembahyang tarawih dengan makcik-makcik semua ramai, seronok dia, ramai masjid tu dia pun sembahyang. Bayang untuk Imam Al-Hafiz baca punya sedap.
Lepas tu budak ni budak perempuan umur 20-an baru kahwin. Mayang tengok ni makcik sebelah dia ni menangis mayang. Dia ingat, ya Allah, 22 tahun aku hidup kat dunia ni, aku tak pernah jumpa orang yang hebat ni, semayang boleh menangis. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dia salam makcik tu, dia cium tangan, dia kata, hebatlah makcik, saya tak pernah jumpa orang yang menjiwai semayang sebab menangis, sebab khusyuk lah semayang. Makcik tu kata, aku bukan menangis sebab khusyuk, sebab menangis lama sangat tu imam ni, aku dah gaut tak boleh berdiri lama. Dia menangis tak, tapi menangis sebab gaut. Tu tak kira. Kalau menangis sungguh tu lain cerita dia. Dan kalau menangis tu ayat mata keluar biasa tak apa. Yang tak boleh ni menangis sampai keluar bunyi, sampai nangis teruk-teruk tu, dia boleh membatalkan sembahyang. Nangis tu. Tu boleh batal. Setakat Imam Sudais baca kan, dia baca jadi sebab bacaan tu. Dia pun baca Quran, dia menjiwai Quran tu. Jadi sebab dia macam seronok sangat lah macam bacaan tu. Dia faham maksud dia baca tu. Kita kadang-kadang tak faham maksud pun, tapi boleh menangis ke sebab kita seronok, khusyuk dalam bacaan gitulah. Nabi SAW bila semayang, dengar bunyi Nabi ni fokus sangat dalam semayang, Nabi menangis ketika membaca Al-Quran dalam semayang. Jadi menangis di dalam semayang ni dia tak jadi masalah. Tengok level menangis macam mana. Jangan bunyi teruk sangat, nampak macam jadi rupa semayang apa jadi tak ada. Macam tu. Baik. Nanti insya-Allah kita akan jumpa dalam hadis yang berikutnya berkaitan dengan pernah Nabi SAW bagi tahu kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud suruh dia baca Quran. Nabi mai dekat dia. Nabi kata kat dia, hang baca sat Quran, aku teringin nak dengar. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, wahai Rasulullah SAW, saya nak baca ke dekat kamu ke? Quran turun kat kamu, saya nak baca pula. Maka Nabi kata, bacalah, aku teringin nak dengar orang baca kat aku. Maka dia pun baca sampai kat satu ayat. Maka Nabi SAW menitiskan air mata. Nabi kata berhentilah. Maknanya bacaan tu mempengaruhi baginda Nabi SAW. Kadang-kadang tuan-tuan, bacaan kita tak mempengaruhi kita, mungkin disebabkan jiwa kita ni tak apa bersih. Mungkin jiwa kita kotor, jadi dia tak boleh nak flash tu, dia tak boleh main. Macam cermin lah. Cermin kat rumah kita kalau berdebu sangat, kalau tuan-tuan pergi tengok muka nak make up ke, nak buat apa ke, tak nampak, muka kita tak nampak betul. Sebab cermin tu berdebu. Jadi kena buat apa? Kena cari kain, cari apa glass cleaner ke apa, kita pocek-pocek sikit. Bila kita lap tu debu-debu hilang, maka kita boleh nampak sinaran muka kita dengan cermin tu, dia boleh flash dekat muka kita balik. Jadi kita nampak lah. Jadi hati kita kadang-kadang bila orang cakap tazkirah ke, cakap cerita pasal akhirat ke, nasihat ke, semua benda jadi macam keras sangat hati, mungkin sebab kita kurang zikrullah. Kurang zikrullah. Dulu rajin juga orang buat tahlilan. Adalah juga sebut la ilaha illallah. Akhir-akhir ni ada orang buat, ada orang tak buat tu. Jadi kita pun jadi la ilaha illallah ni jarang pula kita nak zikir. Cari masa satu kat rumah kita, paling kurang zikirlah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kerana zikrullah ni dia boleh bersihkan hati kita seperti mana kain yang basah membersihkan cermin tadi tu. Lagi kita kurang berzikir, hati kita lagi tak bersih. Jadi subhanallah ke, selawat ke, zikir ke, la ilaha illallah ke, ataupun subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar ke. Maksudnya ada satu peruntukan dalam hidup kita, pagi, petang, malam untuk zikrullah. Nabi SAW zikir tak tinggal. Jadi benda-benda kecil boleh benda-benda agama ni boleh senang boleh menyebabkan tangisan. Kita menangis juga, menangis disebabkan benda lain lah. Mungkin kekurangan dari segi dunia kita, ada barang-barang lah rosak ke dan sebagainya, hilang dan sebagainya, kita nangis
kerana kekurangan atau kehilangan benda dunia. Boleh nampak kesan. Kalau handset kita hilang, kita main masjid, orang tengok muka kita, orang tahu kata kita ni ada masalah. Orang boleh tanya kat kita, hang ada masalah apa? Dia kata, tak, kereta aku ni apalah masalah. Macam ada benda orang tahu masalah dia. Tapi orang yang sama, kalau dia tertinggal sembahyang subuh, pagi tu dia bangun, dia tak sembahyang subuh. Dia boleh duduk di kedai makan, sarapan, nasi lemak, roti canai, dia minum teh, dia tak rasa apa di hati dia. Dia rasa macam biasa je. Padahal dia tak sembahyang subuh. Patutnya dia sedih tak? Patut dia sedih. Sahabat Nabi SAW tertinggal sembahyang jemaah, berhari sahabat sedih. Sebab tertinggal sembahyang berjemaah. Sebab dia rasa rugi kalau tinggal. Sebab kesan daripada hati yang bersih dengan zikrullah. Jadi kalau mulut ni duk sibuk dengan zikrullah manjang, apa akan dapat? Lidah kita terpelihara daripada cakap buruk orang, buruk pasal orang. Sebab kita duk sibuk dengan berzikir je, kita tak ada benda lain. Jadi carilah masa sebelum tidur tiap malam ke, ada tasbih dekat tempat tidur kita ke, sebelum tidur pegang zikir la ilaha illallah ke. Kita tengok kadang-kadang kuliah tu kan ustaz tu, kita ada sembahyang maghrib, kita kali belakang tengok ustaz tu contoh tak main lagi, atau ustaz tu baru sampai, baru nak sembahyang. Jadi kita tak mau release kita punya jemaah kita awal sangat, takut ramai balik. Kita dah habis Allah zikir dah habis dah, tengok ustaz tu baru sampai, dia duduk jauh main pada baling lah, yan lah apa semua. Jadi kita tengok, ini kalau aku doa ni pakai cerah dah ni, tak ada orang, dia tarik masa sikit, dia buat apa? Afdal zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi ustaz tu pun tak kelang kabut lah, dia pun semayang, lepas tu doa pun panjang sikit. Jadi cun-cun dia berhenti semayang, dia ni pun habis. Tu pandai. Yang tak pandai, ustaz main dah kuliah subuh dah lambat. Dia wirid, saya pergi kena baru ni tak mana, saya pergi Putrajaya ke mana 7:10 tak habis lagi wirid. Ustaz main ceramah jauh, ustaz tu duduk tersengut-sengut lelai, bawa beg belakang masjid pergi tidur tu. Dia pesan lah, kalau habis wirid ni gerak aku lah, dia tidur siap bunyi lah. Tak habis-habis dia punya doa tu, ya Allah, kira satgi pukul dia punya doa tu macam 7:30 satgi nak kiamat lah. Hari tu 7:30 kiamat. Dia punya doa tu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Al-Fatihah. Habis dah Al-Fatihah, tak sambung dengan Al-Baqarah, Ali Imran apa. Tak balik rumah. Dia imam yang faqih ni, dia tengok hari ni dia kuliah subuh, hari ni hari Sabtu, hari ni hari Jumaat, orang main awal. Habis semua wirid ringkas kita, supaya kita bagi ruang supaya majlis ilmu supaya berjalan. Boleh wirid semua, tak ada salah, tahlil apa semua. Tengok keadaan, ustaz tak main lagi, lajak dengan tahlil dulu lah, lajak lagi zikir lah, lajak doa, tak bagi dia baru sampai boleh Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, doa tak habis. Di kawan tu main terus jalan gitu. Tu pandai ya. Jangan tell ustaz tu main lama pula kawan tu, dia nak mengajak jadi pendek. Terutama Jumaat sekarang ni, Zuhur lambat, jadi kawan tu nak khutbah. Bila dia nak khutbah, masa pendek, yang setengah masjid pula lepas azan kedua baru pengumuman. Lepas azan kedua dah, kita nak sebelum selawat tu khatib nak naik dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ni ada beberapa pengumuman. Malam ni ada kuliah muslimin sekian-sekian. Esok kuliah muslimat pula, lusa kuliah muslimut pula. Dia cerita pasal kuliah lah, 1.50. Khatib jemputan, nak cakap berapa minit, tak apalah tuan-tuan Kedah cuti, Pulau Pinang, saya kena. Tapi bukan baru ni, once upon a time dululah saya khutbah. Sebab saya naik tu, saya ingat betul-betul itu naik tu 1, 50, 53, 52, 53 macam tu lah. Saya cakap tu, saya kata khutbah kok macam mana pendek sangat ni. Saya cakap masa tu pukul 2. Masa tengah cakap pukul 2 tu, ada seorang duduk di saf kedua lah, macam ni lah, bukan masjid ni, duduk saf kedua. Dia tengok saya, tahu dia buat apa? Dia buat macam ni. Dia ambil tangan, jam, dia ketuk 2 kali. Dia tengok muka saya, dia ketuk tu.
Maksud dia apa? Ni hantar erti berhenti ke? Lambat lah ni, melingkup orang, kami bukan nak dengar ceramah. Macam tu lah, balik ketukkan dia, ada banyak benda dia nak cakap. Saya pun bebal juga hari tu. Tahu saya buat apa? Terus saya cakap, disebabkan ada orang tak suka dengan khutbah saya pada hari ni, saya akan berhenti khutbah di sini. Barakallahu li walakum. Tapi sebelum bebal tu fikir dulu, ada rukun aku buat tak? Tapi bebal tak ketahuan, ayat Quran baca ada, ittaqullah semua buat dah apa semua okey lah. Cukup syarat dalam duk cakap tu, duk bebal, duk fikir, bebal tutup terus. Dua saf yang awal ni dia tak tahu apa. Sebab dia ni tengah duk cakap sebab apa dia ni tiba-tiba berhenti ke. Hak belakang tahu lah. Sebab nampak tangan ni dia buat ni. Dia buat tunjuk tangan gitu. Khutbah kedua tak panjang. Terus ittaqullah, terus selawat, terus pendek. Lepas tu semayang pun pendek lah, bantai hak pendek. Nak balik awal sangat kan. Tuan-tuan tahu lepas semayang jadi apa? Jadi huru-hara masyarakat. Huru-hara tak mana? Depa cekek dia tu. Pulau Pinang tak tahu geng nasi kanak kuat taruh atas memang geng pedas memang ni. Dia cekek dia tak ingat lah cekek macam ni ke, pegang baju ke, pegang tangan dia semua. Masa duk salam tu jadi macam huru-hara sikit belakang tu lah. Saya tengok apa yang bergaduh ke apa, dia bawa dia mai kat depan kat saya tu. Dia kata dia, minta maaf balik kau ustaz. Korang ajar, orang tak pernah buat macam ni apa semua, orang pemaki. Saya tengok muka dia macam rabbit jatuh dalam kolam ikan tu. Tuan-tuan tahu rabbit kalau jatuh dalam kolam mandi, kolam kan sejuk. Rabbit kalau jatuh dia basah, muka dia gitu, basah jadi kecil. Dia punya telinga pula terlipat gitu. Muka kecil je. Minta maaf ustaz, minta maaf ustaz. Lepas tu dia tu pula ada kat tepi pula. Dia kata, ustaz baitau kami hari ada 3 suku mak kita tanam tepi masjid. Oh, hampa kira baru habis sembahyang kot kan nak tanam orang lah. Saya kata tak apalah, dia silap aku. Minta maaf ustaz, saya sebenarnya ada kerja apa semua. Kami, qaryah kami, hang buat malu qaryah kami. Lepas tu dia berseret dia pergi belakang. Tak tahu siapa Faraid kat belakang pula lagi, tak tahu lah. Jadi masa pendek, azan kedua tak payahlah beralun macam mana imam masjid dekat Lubnan tak payah buat teruk gitu. Azan pertama tak apa, azan kedua Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi tuan-tuan Kedah cuti, tak apa. Ni Pulau Pinang ni. Tu masalah dia. Kadang parking tak ada. Tak apa. Hang AJK tunggu tang tu. Ustaz sampai, ustaz, mai kunci kereta. Ustaz masuk baca khutbah. Kami buat settle. Dia pergi masuk khutbah. Dia tahu dia pergi parking kat mana, sekali dia mai. Tapi pastikan itu AJK lah bagi kunci tu. Lagi hantu ayak mana akan bagi kunci apa semua, pukul 3.30 tunggu tak balik lagi. Tu imam tanya, ustaz tak balik lagi ke? Itulah cerita saya, dia tu kata AJK dia tak nak ambil. Dia kata siapa ustaz itu yang pakai vest tu ke, yang pakai serban? Saya rasa dia. Kereta ustaz lah, dua ustaz dah sebelum dia kereta hilang. Awak apa tak abang? Macam tu. Nanya. Khutbah tak boleh lambat. Orang lambat orang marah. Sebab orang nak pergi kerja, hilang semua. Saya hari tu parking tak ada. Parking kat Shell apa, jalan dengan peluh-peluh gitu masuk. Saya masuk je, ada satu budak kilang tu. Dia duduk kaki dua-dua naik ke atas gitu, duduk pegang telefon. Saya masuk je, tahu dia kata apa? Orang dah azan kedua, tunggu saya mai je nak naik. Mungkin terlambat 2-3-4 minit kot lah nak jalan parking jauh tu. Saya masuk je, tahu dia kata apa? Dia kata, Arab janggutnya panjang, ranjau. Lalah aku kot jahat. Padahal hampa tak sedia parking. Jalan lah. Masuk-masuk tu, dia punya welcome ni kena maki dengan dia tu. Tapi dia tak tengok muka saya, dia tengok telefon tapi dia maki. Tu orang Pulau Pinang yang maki memang pedas lah gitu. Baik, nanti kita jumpa pula. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Takut juga nak main kuliah tuan-tuan malam ni. Sebab esok tu Pulau Pinang tu tai pusing dah, tak tahu jadi apa jam tu mana tu. Mai tadi clear dah. Balik tak tahu. Kena spare segala makanan duk ada dalam kereta, ke apa nak masuk pilau pula tak tahu tu. Harap-harap jalan selamat insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.